So, kena faham sikit-sikit lah mengenai perkenalan set ini. Okey, kenal dulu apa itu perihalan. Kita ada perihalan, kita ada penyenaraian dan kita ada tata tanda. So, kita kenalkan dulu apa ini ketiga-tiga dalam set kan. So, sebelum kita teruskan, cikgu akan nak bagi satu contoh lah supaya mudah sikit kita faham. Dalam kes ni, cikgu akan bagi satu contoh mengenai satu set lampu isyarat. Warna-warna pada lampu isyarat. Ada 3 kan. Supaya nampak. Itu juga adalah set. Okey, contoh lah. Okay, yang pertama tengok perihalan. Okay, yang pertama kita setkan dulu set warna lampu isyarat tu adalah kita punya task. Okay, lepas itu kita dah ambil projek lampu isyarat sebagai projek kita, baru kita buat satu perihalan. Iaitu kita perkenalkan P ialah set warna lampu isyarat. Jadi kita wakilkan P tu. Okay. Okay, lepas itu kita akan buat penyenaraian. Okay, contohnya P sama dengan warna merah, kuning dan hijau. Dalam P tu, dalam lampu isyarat tu lah. Okay, lepas kita buat aja warna-warna ini, barulah kita akan buat tata tanda. Tata tanda yang ada macam ni lah. Nampak tak? Ini namanya adalah tata tanda pembinaan set. Okay, so tak payah hafal benda ni. Yang paling penting kita nak tahu selepas ini. Benda yang perlu awak tahulah. Okay, next. Seterusnya adalah kita nak kenal dulu simbol-simbolnya. Apakah simbol-simbol yang ada pada set yang kita buat ini? Ini namanya gambar rajah Venn. Gambar rajah Venn. Okey, yang pertama yang kita perlu kenal adalah set semesta. Inilah simbol set semesta kita. Okey, set semesta kita adalah semua set yang ada dalam kotak ni. Jadi set semesta adalah semua set yang terlibat. Dalam kes ni, daripada 1 sampai ke 7 ialah semua set semesta kita. Right, okey. Yang kedua, kita nak kenal pasti bentuk E yang macam E ni namanya lah elemen ataupun selalu kita panggil unsur. Jadi unsur dengan elemen benda sama lah. Jadi biasa kat sekolah ke mana-mana kita panggil unsur. Jadi tak kisah nak panggil unsur boleh, nak panggil elemen pun boleh. So manakah elemen? Contoh elemen. Cikgu bagi contoh. Katakanlah 4 elemen daripada C. C, kita ada banyak, kita ada 3 elemen. Okey? So 4 ni salah satu elemen kepada C. Itulah maksud elemen. Okey, lagi next. Ketiga adalah subset. Subset bentuknya macam C. Simbolnya macam C tu, subset. Apa itu subset? So, B subset kepada A. Tengok tu. B adalah sebahagian daripada A. Sebab B tu berada dalam A. Itu namanya adalah subset. Okay, seterusnya, 4. 4 adalah set kosong. Set kosong, set yang tidak ada nilai. Bukan tak ada nilai. So, tidak ada bersilangan. Contoh kita bagi contoh lah. So, contoh katalah B bersilang dengan C. Ini namanya adalah persilangan. Okay. So, B bersilang dengan C. Nampak tak? B kat sini, C kat sini. Ada bersilang tak? So, tak bersilang maksudnya tidak ada set kat situ. Tidak. Contoh kalau A dengan C kita ada. Kita bersilang, nampak tak? Okay, kalau B dengan C tidak ada bersilang. Jadi, dia panggil sebagai set kosong. Kita boleh pakai simbol macam ni ataupun kita pakai simbol macam ni. Macam telinga. Dalamnya kosong. Okey, lagi next. Nombor 5 adalah namanya tindanan. Okey, selain daripada persilangan ini, nama lain bagi tindanan adalah persilangan. Biasa kalau tindanan ni macam pelajar konfusi kan, betul tak? Kalau bersilang tu faham terus. Dia bersilang kan? Tak apalah awak nak pakai nama apa pun. Tindanan ke ataupun bersilang ke, mana-mana yang awak faham, yang awak suka boleh pakai. Okey, so contoh, kita bagi satu contoh soalan tindanan. Macam mana bentuknya? A bertindan dengan C. A bertindan dengan C. Macam tadilah cikgu cakap ni, A bertindan dengan C. Jadi jawapannya adalah 3. So kita buat bracket telinga tu, kita letak 3 dalam tu. Okey, 6. 6 adalah namanya kesatuan. Okey, kesatuan ni, tengok tu, dia macam ada beradik dengan tindanan lah. Satu huruf N, satu huruf U. Dan kalau sekolah-sekolah dulu cikgu panggil ni sebagai dan, ni sebagai atau. Sebab belakang dia ada U, ni belakang dia ada N. Dulu cikgu macam tu lah kan. Okey, kalau atas tu, kalau ni namanya tindanan, ni adalah kesatuan. Dia kontras berbanding dengan tindanan. Jadi kesatuan tu semua set yang terlibat. Contohnya, A kesatuan C. Jadi semua A dan semua C terlibat. Jadi itulah set dia. Senang Okey, 7 adalah set pelengkap. Set pelengkap ada prime macam ni. Dia ada prime. Set pelengkap tu maksudnya adalah dia pelengkap kepada set yang kita nak. Ataupun kalau kata yang lain dia bukan. Contohnya,
Katakanlah dia nak set pelengkap kepada C. Jadi ini C, set pelengkap tu adalah yang bukan C. Dia cuma pelengkap saja, yang luar daripada C. Itu namanya adalah set pelengkap. Jadi awak nampak je ada prime, ada tanda kat atas tu, dia adalah pelengkap ataupun bukan dia punya. Dia nak yang selain daripada dia. Sebab itulah 1, 2, 3, 1, 2, 6, 7. Sebab dalam ni ada 3, 4 dan 5. Jadi dia bukan 4, 5 dan 3 tu. Dia selain daripada tu. Okay, last one. Kita ada bilangan unsur ataupun bilangan elemen. So, diwakili oleh N. Ni N betul. Kalau macam ni, N tak ada kaki. Yang ni N ada kaki. Ada kaki dulu baru ada N. Tu N. Number. So, bilangan unsur. Contoh kita buat. Bilangan unsur bagi C. 3. Dalam C ni ada 3 unsur. 1, 2, 3. Okay. So, macam mana kita tahu dia unsur? Dia adalah unsur apabila depannya ada titik. Nampak tak? Titik 3, titik 5, titik 4, titik 2. Ni namanya adalah unsur. Ya. Jika dia tidak ada titik. Contoh tak ada titik ni. Dibuang. Contoh 3 je lah. Tak ada titik. Contoh 5 je lah. Contoh 4 je lah. Kalau inilah dia bagi. Ini bukan elemen. Jadi kalau ikut bilangan set untuk yang ini. Bagi C contohnya. Kan? Kalau macam ni. Contohnya dia bukan 1, 2, 3. Yang ini kita kena tambah semua sekali. Yang ni 3, tambah 4, tambah 5. Sebab dia tidak ada titik. Okay. Okay, dia adalah data. Kalau yang ini ada titik tu namanya elemen, unsur. Kalau unsur, kita kira 1, 2, 3. Tapi kalau tidak ada titik, kita kena tambah mereka. Okay. Jadi yang inilah yang selalu pelajar rasa keliru sikit. Okay, diharap penjelasan sedikit ini dapat memberikan anda lebih jelaslah mengenai set, sebab dia agak keliru, banyak perkataan, banyak simbol digunakan. So anda boleh tonton video ni sehingga awak fahamlah. Ya, jom kita buat lagi contoh soalan lain. Okay, kita buat contoh soalan sikit. Contohnya katalah B bersilang dengan C. B bersilang dengan C. So cara lain kita boleh senaraikan. So kalau kata susah nak lorek-lorek di sini, kita boleh senaraikan. Contohnya B kita ada 2. C kita ada 3, 4, 5. Kita senaraikan macam tu. Jadi, kalau dia bersilang, maksudnya mesti ada nombor yang sama. Mesti ada nombor yang sama. So, B dengan C ada nombor yang sama tak? So, tak ada. Tak ada dia adalah set kosong. Sebab tak bersilang. Tengok, tak ada pun yang sama dalam B dengan C. Okay. Kita tengoklah A dengan B. Tengok A dengan B. Dia bersilang tak? Jadi, kita senaraikan dulu. Jadi nampak tak? 2 dengan 2 ni ada. Okey, jika dua-dua tu ada, itu menunjukkan bahawa kita mempunyai set yang bersilang pada 2. Sebab dua-dua ni adalah sama. Ingat, kalau N tu bersilang. Okey, 3 bersilang dengan bukan C. Ataupun pelengkap bagi C. Bukan C. Jadi dia nak A, dia nak bukan C. Okey? Ataupun senang kita senaraikan dia. A 1, 2, 3, bukan C 1, 2, 6, 7. Ada yang sama tak bersilang? Ada, kita ada 2, kita ada 1, 2, 1. Nampak? Dia bersilang kat situ. Senang kita senaraikan dia. 4B kesatuan C. Maksudnya semua B dan semua C. Kita senaraikan dulu. Kalau macam ni adalah kesatuan semua sekali. Semua B dan semua C. Jadi senaraikan semua B dan semua C. Okey. 5 pula, A satuan pelengkap bagi C. Ataupun A, semua A dan semua bukan C. Kita senaraikan bukan C. Jadi semua sekali tu kita masukkan. Itulah set dia. So, jangan lupa subscribe Cikgu punya channel dan juga share kepada kawan-kawan anda. Okay? Kita jumpa lagi. Okay? Bye.